Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, terima kasih bersama-sama dengan program pada pagi ini. Alhamdulillah, yang dianjurkan oleh Yapim Smart Venture bersama-sama dengan Dr. Daniel bin Zainal Abidin. Dan tajuk perbincangan pada pagi ini ialah Kompas Kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin pernah mendengar kalimat kompas. Di sudut definisinya, kompas merupakan satu alat untuk menunjukkan arah sebenar di muka bumi. Dalam bahasa mudah, ke mana saja tujuan kita, maka kompas membantu kita menunjukkan arah supaya kita tiba destinasi dengan tepat dan semoga dengan itu juga selamat. InsyaAllah. Itu fungsi kompas, menunjukkan arah. Ini baru kita bicarakan tentang musafir di dunia. Kadang-kadang musafir itu tidaklah begitu jauh sangat berkaitan dengan sesebuah negeri ataupun sesebuah negara sahaja, bukan merantau ke seluruh dunia. Masih memerlukan kompas. Cuma pada hari ini kompasnya agak canggih, iaitu memanfaatkan kompas teknologi bersama-sama dengan satelit melahirkan konsep GPS. Namun sebelum ini, kompas digunakan untuk memandu arah seseorang. Bagaimana pula dengan satu musafir yang amat jauh lagi mencabar? Musafir merentasi alam nyata dan alam ghaib. Alam nyata seperti yang sama-sama maklumi, yang dapat dilihat, dapat dikaji. Sebagai contoh, para saintis mengatakan alam semesta yang dapat dilihat ini 70% daripadanya dipanggil dark energy. Kekuatannya menyebabkan bintang-bintang, cakrawala, galaksi mengembang semakin berjauhan. Dan 25% daripada alam semesta dipanggil dark matter yang menghasilkan penguncupan, tarikan graviti dan sebagainya. Dan hanya 5% dapat dilihat dalam bentuk bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, galaksi dan sebagainya. Hanya 5%. Itu tentang alam nyata yang boleh dikaji, boleh dikesan dengan formula-formula matematik dan sebagainya. Bagaimana pula dengan alam ghaib? Berkaitan dengan alam barzakh, padang mahsyar, telaga Kautsar, titian, syurga, neraka. Maka musafir dari alam nyata merentasi alam ghaib lagilah memerlukan satu kompas yang khas. Dan untuk tujuan itulah kita bicarakan pada pagi ini tentang kompas kehidupan, supaya perjalanan kita dari dunia ke akhirat merentasi alam nyata dan alam ghaib ini selamat sehingga sampai ke destinasi penghujungnya dengan selamat dan sejahtera. Apakah kompas yang kita perlukan? Sudah pastinya kompas itu mesti datang daripada Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui, yang menyusun atur segala-galanya, iaitu pasti perlu datang daripada Allah. Maka untuk tujuan itu kita mengangkat ayat 9 surah Al-Isra, iaitu surah nombor 17, ayat nombor 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira."
Sesungguhnya Al-Quran ini mampu membimbing manusia menuju sesuatu yang aqwam. Ini hendak saya tekankan, iaitu kalimat aqwam. Allah memberi jaminan bahawa Al-Quran ini mampu membawa, mampu membimbing manusia menuju sesuatu yang aqwam. Lantas bermula pagi ini, bila tuan-tuan dan perempuan ingat Al-Quran, ingatlah aqwam. Sebab itulah yang ditekankan oleh ayat tadi. Al-Quran aqwam. Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau yang agung iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Kalau kita mencari kebenaran, Al-Quran yang paling benar. Kalau kita mencari keadilan, Al-Quran yang paling adil. Dan kalau kita mencari suatu formula yang paling tepat, Al-Quranlah yang paling tepat. Itu maksud aqwam mengikut tafsiran Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Justru rugilah andai kata kompas Allah ini yang bernama Al-Quran ini kita tidak dekati. Bagaimana mungkin kita mengetahui yang benar tanpa Al-Quran? Bagaimana mungkin kita mengetahui cara pilihan kita itu tepat tanpa panduan Al-Quran? Dan begitulah seterusnya. Al-Quran aqwam. Ingat itu tuan-tuan dan perempuan. Bermula hari ini. Semoga ia merangsang kita untuk mendekati Al-Quran sampai bila-bila. Biiznillah. Tapi ayat tadi belum habis. Selepas Allah mengatakan Al-Quran itu aqwam, ayat itu bersambung. Wa yubashshirul mu'minin. Quran ini juga memberi berita gembira. Glad tidings, good news. Quran ini juga memberi berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin. Memberi berita gembira pada orang yang ada iman. Pada orang yang beriman dengan keimanan yang betul. Dan kemudian disusuli dengan mengerjakan amal soleh. Berita gembira untuk mereka yang ada dua ciri besar ini. Iman yang betul dan juga amal yang betul. Amal yang betul ialah amal soleh. Bukan sekadar amal. Islam bukan menekankan amal. Tetapi menekankan amal soleh. Sebab amal yang soleh paling kurang memerlukan dua ciri penting. Iaitu amal yang dilakukan ikhlas kerana Allah. Ikhlas bukan sincerity dalam bahasa Inggeris. It is not the same. Ikhlas is not sincerity. Ikhlas is ikhlas. We do things just for the sake of Allah. Berkait dengan Allah, itu ikhlas. Dan yang kedua, di samping ikhlas tadi, jalan perlu mengikut syariat. Itu bukan amal, itu amal soleh. Maka Al-Quran memberikan kabar gembira pada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada apa? Ada ajran kabira, ada ganjaran yang besar. Kemuncaknya adalah syurga. Itulah Al-Quran. Itulah kompas kehidupan yang sebenar-benarnya yang akan membawa kita menuju destinasi yang paling baik, iaitu syurga. Dan Al-Quran aqwam sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Lantas bila kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan, yakni kompas secara umumnya, apa akan kita buat dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan? Bermula daripada anak yang masih kecil, hingga membesar, hingga besar, hingga tua. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran selepas kita faham Al-Quran ini kompas paling agung daripada Allah. Pertama sekali kita hendak membacanya dengan betul. Maka kena belajar, kena berguru, bertalaqi, berdepan dengan guru yang mengajar Al-Quran supaya kita tahu cara baca dengan betul, mengikut tajwid yang betul.
Kita tahu apa itu makhraj, apa itu harakat, panjang pendek, dengungnya, ikhfa, tak dengungnya. Kita tahu qalqalahnya, kita tahu. Kena belajar membaca Al-Quran dengan betul. Itu dituntut. Tapi ia tak boleh berhenti di situ. Ada ibu bapa berpuas hati dengan anak mereka sudah khatam Quran. WhatsApp merata-rata. You all, anak I sudah khatam Quran. You all. Ya, ibu bapa itu baik. Tapi bukan terbaik. It is good, but good is not enough. Itu baik. Tetapi bukan terbaik. Tak boleh berhenti di situ. Mampu membaca Quran, khatam Al-Quran, baik. Tetapi tak boleh berhenti di situ. Perlu dipertingkatkan dengan tadabbur. Sebagai contoh, anak sudah masuk belasan tahun, sudah boleh dimulakan dengan tadabbur, bermula dengan surah-surah pendek yang sudah dia hafaz. 3 qul, campur dengan qul ya ayyuhal kafirun. Dan begitulah seterusnya. Dia bukan sekadar membaca, dia sudah faham roh ayat-ayat yang dia baca, iaitu dia sudah mula melaksanakan tadabbur. Kemudian ditingkatkan lagi kepada amal. Itu nombor 3. Selepas kita faham, kita mentadabbur, kita nak beramal. Dan selepas itu, kita nak meningkat lagi kepada yang keempat, iaitu kita nak menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Berdakwah, berteraskan Al-Quran. Ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, kompas paling agung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Bila kita kaji Al-Quran, kita renungi isi-isinya, helaian demi helaian, setiap ayat, kita cuba renungi maksudnya, cuba memahami. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita menyadari Al-Quran ini terdapat dalamnya tema-tema tertentu. Ada tema-tema tertentu yang dibicarakan oleh Al-Quran di sebalik kisah-kisah dan seumpamanya. Antara tema yang amat besar yang diangkat oleh Al-Quran ialah yang berkaitan dengan takwa. Takwa. Paici, kata orang putih. Takwa. Tema ini tema besar yang Quran angkat. Kita tak pernah memahami apa itu takwa. Tetapi disuluh oleh Al-Quran, kita mula sedar. Takwa penting. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hujurat, surah nombor 49, ayat nombor 13, Allah Azza wa Jal menegaskan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami telah mencipta kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan telah kami jadikan kamu berpuak-puak dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Dan sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Jadi ada pelbagai bangsa di dunia, pelbagai puak, pelbagai kabilah. Kita disuruh Allah untuk berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Bukan berkelahi, bersengketa antara suatu dengan suatu yang lain. Berkenal-kenalan. Dia Cina, India, orang Inggeris, orang Melayu, berkenal-kenalan. Bukan kutuk-mengutuk. Itu ruh Quran.
kompas kita. Tetapi kata Allah, yang paling mulia siapa dia? Bukannya ada Datuk Seri, Tun, Tan Seri. Tak salah dengan pangkat-pangkat itu. Tapi kemuliaan bukan terletak di situ. Ini kita bincang kompas. Bukan disebab kita itu anak raja, anak pembesar, anak bangsawan kita hebat. No. Bukan sebab kita jutawan. Bukan sebab rumah kita persis bungalow. Kereta kita kereta mewah, imported. Itu menyebabkan kita mulia. Quran kata tidak. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Al-Quran mengangkat takwa sebagai tema besar dalam Al-Quran. Kemuliaan kita adalah berdasarkan takwa, takwa, takwa. Justru orang Islam perlu tahu apa itu takwa. Sebab ini tema besar Al-Quran. Kompas Al-Quran menekankan tentang takwa. Kita perlu tahu, what is takwa? Apa itu takwa? Saya suka sebuah definisi tentang takwa yang dibuat oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan takwa itu ada 3 ciri. Pertama, taat. Jangan maksiat. Kedua, ingat, yakni kepada Allah. Jangan lupa. Yang ketiga, syukur. Jangan kufur. Itu takwa. Yang nombor 1 itu paling penting. Taat, jangan maksiat. Di mana saja kita berada, ke mana saja kita pergi, bawa taat kepada Allah, jangan langsung menyentuh maksiat. Tangannya menulis di Facebook, jangan kutuk orang, maki hamun orang, itu maksiat. Mulut yang berkata-kata, jangan maki hamun orang, jangan mengumpat orang, itu maksiat. Tangan yang memegang sesuatu, jangan memegang sesuatu yang haram, itu maksiat. Mata yang melihat, jangan melihat benda yang haram, itu maksiat. Bukan sekadar baca Yasin malam Jumaat. Bukan sekadar menghadiri selawat perdana. Bukan sekadar pasang janggut. Bukan sekadar pakai celak. Bukan sekadar pakai selepang. Tetapi dalam hidup, itu paling penting. Hidup membawa taat. Tak pakai selepang pun tak mengapa, tak pakai jubah pun tak mengapa. Tapi berpakaian menutup aurat, itu taat. Kemudian hidup ini sentiasa ingat pada Allah. Kemudian kita hidup ada ambisi, ada impian. Tetapi mungkin tidak kesampaian. Kita tetap bersyukur kepada Allah. Apatah lagi di saat pandemik pada hari ini. Syukur, syukur, syukur. Ingat, ingat, ingat kepada Allah. Kemuncaknya taat, taat, taat. Itulah definisi sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang takwa. Itulah ciri orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita berbicara disuluh oleh Al-Quran. Bukan pendapat peribadi lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan idea citra Dr. Daniel. Citra Dr. Daniel tidak laku. Kita bercakap disuluh oleh wahyu Allah. Itu yang kita angkat dan daulatkan. Ditambah pula dengan satu kenyataan Allah tentang orang bertakwa. Yang saya ambil dari surah nombor 3. Surah Ali Imran. Ayat 133. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Maksudnya, bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah. Bersegera, kata Allah. Padahal kita sentiasa lambat beristighfar. Cepat lagi mengutuk orang, cepat. Pergi Facebook dengan ucapan condemn terus, cepat. Minta ampun lambat. Padahal ikut kompas Allah, wasari'u, bersegera minta ampun kepada Allah. Sebab itu kadang-kala kita bersolat pun jiwa tak tenang, hidup tak ada keberkatan. Kita baca Yasin malam Jumaat pun tak tenang, hidup tiada keberkatan. Sebab apa? Sebab kata para ulama tasawuf, kita hidup memikul bebanan. Dan selagi mana bebanan itu tidak kita lepaskan dari diri kita, hidup kita akan susah, menderita. Para ulama tasawuf mengatakan, dan bebanan yang menjadi beban kita sampai hari kiamat ialah dosa-dosa. Seperti kita menuju satu destinasi, membawa tung berat di belakang. Masa kita bawa tung berat itu, ya kita nak pergi destinasi yang baik. Tapi susah nak sampai sebab di belakang kita ada tung berat. Kena letakkan tung itu terlebih dahulu. Tung berat itu dalam bentuk kiasan untuk diri kita ialah dosa-dosa. Kita nak pergi kepada redha Allah memikul dosa, tidak akan kesampaian. Sebab itu Allah menegaskan, wasari'u, cepat minta ampun pada Allah. Bebaskan diri kita daripada bebanan dosa. Kemudian baru ayat bersambung. Dan pergilah menuju syurga. Minta ampun, buat kebajikan, menuju syurga yang keluasannya keluasan langit dan bumi. Dan di hujung ayat apa yang Allah katakan, tuan-tuan dan puan-puan, di hujung ayat 133 surah Al-Imran, apa yang Allah katakan? Allah mengatakan, u'iddat lil muttaqin, disediakan syurga bagi orang yang bertakwa. Ini tema takwa dalam Quran. Orang bertakwa, orang mulia. Dan takwa, visa ke syurga. Visa ke syurga dalam bahasa simbolik untuk kita faham. Tiket ke syurga. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan syurga untuk orang bertakwa. Sebab itu bila kita mendidik anak-anak, mendidik diri, mendidik masyarakat, mendidik umat, dia bukan sekadar kita suruh mereka sembahyang tahajud. Mari kita baca Yasin, minta doa pada Allah agar pandemik ini hilang. Dia bukan sekadar itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kompas Allah bukan mengajar sekadar itu. Dia ada benda lagi besar yang kita kena buat. Kita kena mendidik umat supaya kembali pada Allah secara serius, taat kepada Allah secara serius dalam hidup dengan takwa. Itu baru betul. Baca Yasin malam Jumaat hanya satu bahagian kecil daripadanya. Boleh. Tiada salahnya. Tapi satu bahagian kecil. Yang besarnya takwa dalam hidup. Itu yang kita miss. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Untuk bertakwa, apa yang kita perlukan? Saya nak bertanya soalan. Untuk bertakwa, apa yang kita perlukan supaya takwa kita betul, taat kepada Allah di atas landasan yang betul? Apa yang kita perlukan? Jawapannya adalah ilmu. Tak mungkin kita bisa bertakwa secara yang betul lagi hak tanpa ilmu.
Dan ini nak saya kaitkan dengan sebuah hadis bertaraf sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," sampai ke hujung hadis. Barang siapa melalui satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis ini menghubung kaitkan ilmu dengan syurga. Syurga dengan ilmu. Dia berhubung kait satu dengan yang lainnya. Nak ke syurga tanpa ilmu, enggak bisa. Tidak boleh. Apatah lagi ilmu kebenaran. Bagaimana kita nak solat tanpa ilmu? Bagaimana kita nak berpuasa tidak faham apa dia yang menyebabkan dia sah, apa dia yang menyebabkan dia batal? Dia kena ada ilmu. Nak membaca Al-Quran dengan tajuk yang betul, kena ada ilmu. Nak beriman kepada Allah, wajib ada ilmu tentang Allah. Maka hendak bertakwa perlu dengan ilmu. Hadis tadi menyebutkan betapa ilmu dikaitkan dengan jalan ke syurga. Dengan ilmu Allah permudahkan jalan seseorang ke syurga. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali mentafsir hadis tadi, ilmu membawa manusia kepada hidayah ataupun petunjuk, dan hidayah itulah insya-Allah yang akan membawa manusia kepada syurga dengan izin Allah. Maka ilmu membawa kepada petunjuk ataupun hidayah, kita menghayati hidayah, insya-Allah membawa ke syurga. Maka yang dasarnya ilmu. Dengan ilmu Allah permudahkan jalan ke syurga. Begitulah kepentingan ilmu. Sebab dengan ilmu baru kita tahu bagaimana hendak taat, dan bila kita taat, maka dengan itu kita berjalan di atas landasan takwa. Memerlukan suluh ilmu. Jika boleh saya simpulkan dalam bentuk akronim, dalam bentuk singkatan, huruf, saya nak katakan formula yang Dr. Daniel sebutkan tadi ialah formula IT. Formula IT. I singkatan bagi ilmu, apatah lagi ilmu kebenaran, disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul, itu ilmunya. Dan T ialah takwa. Ini formula ringkas. Formula IT, ilmu dan takwa. Bagi saya inilah landasan pendidikan anak-anak. Didik mereka dengan ilmu, tekankan pada mereka untuk bertakwa dalam bentuk menghayati ilmu itu dengan betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita di era pandemik COVID-19 menyerang dunia dengan dahsyatnya, dengan varian baru seperti Delta dan entah varian apa lagi selepas ini. Malaysia sekarang diserang dengan teruk. Kita bercakap tadi tentang Al-Quran sebagai kompas paling agung dalam bentuk simbolik, ya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana Al-Quran menyuluh kehidupan kita ketika pandemik. Mari kita angkat Al-Quran supaya Al-Quran menyuluh sikap, tingkah laku kita di saat pandemik. Malah di saat kita diuji dengan apa-apa tribulasi dan seumpamanya. Apa suluh Al-Quran untuk kita? Pertama sekali, berdasarkan surah nombor 2, surah Al-Baqarah ayat 155. Allah menegaskan, hidup di dunia pasti ada ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, sampai ke hujung ayat. Kami pasti menguji kamu dengan sedikit sebanyak daripada ketakutan, kelaparan dan kehilangan harta benda, jiwa dan juga
dusun-dusun, hasil buah-buahan daripada dusun-dusun. Pasti. Hanya ada satu tempat, tiada ujian, tiada penderitaan, tiada kesakitan. Hanya satu tempat saja yang seperti itu. Apa namanya? Syurga. Dunia bukan syurga. Ataupun dunia bukan syurga hakiki. Dunia bukan syurga hakiki. Ingat ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini disuluh oleh Al-Quran. Dunia tempat tribulasi. Bukan syurga hakiki. Dan ini suatu garanti. Kami pasti menguji kamu. Dan kita sedang diuji. Ini sikap yang kita kena faham. Bila kita diuji, Allah telah menjanjikan ini pada kita. Itu pertama. Ayat 155 bersambung dengan ayat 156 Al-Baqarah bersambung dengan ayat 157 yang mengajar kita, walaupun kita diuji dengan dahsyat, tapi Allah mengatakan ketika diuji, Allah buka. Ketika diuji, Allah membuka. Membuka apa? Membuka ruang, peluang dan kesempatan. Allah tidak menzalimi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ujian ada banyak kebaikan kalau kita mau merenungi. Ketika diuji, Allah membuka ruang, peluang dan kesempatan. Al-Baqarah ayat 155 yang saya bacakan tadi, hujung ayatnya berbunyi, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Ya, Allah akan uji, tapi berikan kabar gembira. Ada berita gembira dengan syarat kita bersabar. Jadi ketika diuji, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada sabar. Itu kunci besar yang kena ada ketika diuji. Sabar apa maksudnya? Sabar ialah ketika diuji, masih melaksanakan kefarduan. Contoh, semayangnya 5, tak miss. Walaupun ketika sakit. Sabar juga bermaksud tidak menyentuh yang haram. Di musim pandemik, tidak mencuri, tidak berfikir untuk membunuh diri, minta disimpangkan, mengutuk Allah, tidak. Dan sabar juga bermaksud redha dengan apa yang Allah berikan. Dengan keyakinan ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ini 3 yang ada pada orang yang betul-betul sabar. Maka Allah berkata, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Kemudian ayat 156 Al-Baqarah, apa bunyinya? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antara ciri orang yang bersabar itu ialah ketika diuji dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya kita ucapkan ketika ada orang mati. Tidak. Allah sebutkan ialah diucapkan ketika ditimpa musibah, bukan ditimpa kematian. Ya, ditimpa kematian pun itu kita sebutkan. Tapi bukan sekadar itu. Ditimpa oleh apa-apa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia kalimat tauhid. Kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Artinya bila kita sabar, bergantungan kita kepada Allah dengan kuat sekali. Itu dia. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ialah untuk mengukuhkan keyakinan kepada Allah bahawa kita ni daripada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita ini di tangan Allah, dalam genggaman Allah. Dia akan tolong kita. Maka kita nak kembali kepadanya. Maka orang yang sabar, kemudian orang yang istirja. Istirja orang yang mengucap inna lillahi sampai ke ujung tadi. Itu orang yang kembali kepada Allah. Dia mengucap kalimat al-istirja. Jadi kita sebut Allah buka ruang, kesempatan dan peluang bagi orang yang sabar. Yang istirja kembali kepada Allah. Datang ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Apa yang Allah bukakan? Allah berikan pada mereka 3 benda. Pertama, salawat.
Dalam ujian Allah buka ruang, peluang dan kesempatan dengan sabar dan istirja. Bukan begitu saja. Allah nak berikan apa? Nak buka apa? Salawat. Yang kedua, rahmah. Dan hujung ayat 157 Al-Baqarah Allah menegaskan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka berjalan di atas petunjuk. Tiga. Para ulama mengatakan pahala yang amat besar, ganjaran dari sisi Allah yang amat besar, seperti kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir. Ganjaran Allah yang amat besar terdapat dalam ayat ini. Pertama, salawat. Salawat ialah keberkatan. Kata Imam Sa'id bin Jubair, dijauhkan dari siksaan Allah. Itu salawat. Imam Ibn Katsir mentafsirkannya secara lebih umum. Segala keberkatan, kebaikan. Ketika pandemik, jalan kita betul dengan sabar. Allah akan gantikan kesakitan dengan berbagai keberkatan, salawat. Bukan sekadar itu, rahmah, kasih sayang Allah. Allah akan kurniakan pada kita dengan bantuan, keampunan, kebaikan dan sebagainya. Dan yang ketiga, muhtadun, mereka di atas petunjuk, diberikan petunjuk. Kata ulama, ada tambahan ganjaran, iaitu dalam bentuk yang ketiga, iaitu petunjuk. Ini yang kita nak ungkapkan untuk kita ingat. Di sebalik pandemik, di sebalik tragedi, ada peluang, ruang dan kesempatan disuluh oleh Kompas Agung Al-Quran berpandukan ayat 155 hingga 157 dalam surah nombor 2, surah Al-Baqarah. Itu yang kedua. Bagaimana kita melihat pandemik? Saya ulangi, di sebalik ujian ada ruang, peluang dan kesempatan dari sisi Allah. Tidak pernah merugikan. Yang ketiga, ujian yang mendatang tidak pernah datang secara solo. Ujian yang mendatang tidak pernah datang secara solo. Apa maksudnya? Maksudnya kesusahan, penderitaan tidak datang seorang diri. Dia berganding. Dia bergandingan dengan apa? Dia bergandingan dengan kesenangan, kemudahan, kebahagiaan. Ini yang Allah janjikan berdasarkan contohnya surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Surah nombor 94. Ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama. Allah guna kalimat ma'a. Ma'a dalam bahasa Arab bersama, bergandingan, bukan solo. Fa inna ma'al. Sesungguhnya bersama dengan usri, kesusahan, ada yusra, kemudahan. Kesusahan dan kemudahan, susah, kemudian senang, bergandingan. Tidak pernah susah datang solo. Kemudian ayat 6, dia tegaskan lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan, ada kesenangan. Sebab itu kita meyakini, tuan-tuan dan puan-puan, bila orang bertanya pada Dr. Daniel, pandemik ini akan hilang ke? Saya kata insya-Allah. Doktor yakin? Insya-Allah. Kita yakin sebagai makhluk. Kita beradab. Insya-Allah. Mengapa doktor yakin? Al-Insyirah. Ayat 5-6. Itulah janji Allah. Bak kata Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan ayat-ayat ini, janji Allah tak pernah Allah mungkirinya. Dia pasti berlaku. Maka dia melahirkan confidence, keyakinan kepada janji Allah. Kita yakin terhadap janji Allah. InsyaAllah selepas ini akan datang kemudahan, keringanan. Ya, sebab itulah janji Allah. Penderitaan pandemik tidak datang solo, bergandingan dengan kemudahan. Tapi kita kena ikut landasan Allah dengan sabar, istirja, kembali pada Allah. Ya, bukan sembrono. Maka penderitaan tidak pernah datang solo, dia bergandingan dengan kemudahan selepas susah. Selepas susah, pasti ada senang.
janji Allah. Kita pegang. Terus berikhtiar. Dan yakin dengan janji Allah. Ditambah pula dengan surah At-Talaq, surah 65 ayat 23. Datang lagi janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sampai ke hujung ayat. Andai kata kamu bertakwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Apa itu makhraja? Para ulama tafsir mengatakan makhraja ialah jalan keluar kepada masalah. Allahu Akbar. Jalan keluar. Berdasarkan formula Al-Quran. Jalan keluar kepada apa-apa problem, apa-apa masalah, termasuk pandemik, ialah dengan kita kembali kepada Allah dengan bertakwa. Ini yang pemimpin kena faham. Dia bukan sekadar SOP, pakai pelitup muka, vaksin, penjarakan fizikal, sabun, sanitizer. Kita ikut semua itu, SOP itu. Tapi ada benda besar yang kita kena angkat tinggi, iaitu takwa, seperti yang Dr. Daniel sebutkan tadi. Sebab dengan takwa, Allah bukan janjikan dengan vaksin boleh selesai masalah. Allah janji dengan takwa. Tapi saya tak pernah menolak vaksinasi sebagainya. Saya sudah suntik 2 dos. Tak ada masalah. Tak ada isu bab tu. Tapi yang kita selalu lupa ialah SOP yang Quran tetapkan. Kalau boleh saya gunakan kalimat SOP. Formula Allah. Itu yang sering kita lupakan. Itu asyik SOP duniawi. Yang berbentuk kerohanian kita abaikan. Takwa. Taat. Dengan takwa Allah janji. Allah janji. Allah janji akan berikan makhraja, jalan keluar kepada problem, kepada masalah. Dan bukan sekadar itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa Allah berikan jalan keluar kepada masalah dan Allah akan kurniakan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ekonomi bagus dari pintu yang tidak disangka-sangka. Walaupun rezeki itu luas, tapi salah satu daripadanya berbentuk ekonomi. Harta benda yang halal. Sebab itu di saat pandemik, kita nak lebih dekat dengan Allah. Nak mematuhi ayat tadi, artinya nak lebih dekat kepada Allah. Nak lebih taat kepada Allah. Nak menjauhi maksiat. Dan kemudian saya nak angkat dalam bab suluh Quran di era pandemik, saya nak angkat surah Nuh. Surah nombor 71 ayat 10 hingga 12. Tuan-tuan dan puan-puan tolong beritahu anak-anak formula Al-Quran yang Dr. Daniel sebutkan tadi. Ulang-ulanginya. Sebab dia berita gembira daripada Al-Quran. Bukan tiada formula. Ada, tapi kita terpapas sebab kita lupa formula Al-Quran. So, ingat SOP lain banyak. Saya nak angkat surah nombor 71, surah Nuh. Ayat 10 hingga 12. Cerita tentang Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya. Dan ayat 10 surah Nuh ini, Nabi Nuh beritahu, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun pada Allah. Minta ampun, istighfar. Ini yang kita kena perbanyakkan daripada atas pemimpin-pemimpin. Kena banyak minta ampun, wahai pemimpin. Dan kita marahin, wahai marahin seperti Dr. Daniel, banyak minta ampun. Semua kita kena banyak minta ampun. Sebab ayat-ayat itu menceritakan bila kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Pertama, Allah akan turunkan air hujan mencurah-curah. Apatah lagi di saat kemarau, bila kita minta ampun pada Allah, air hujan akan turun mencurah-curah. Kemudian Allah menegaskan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan kurniakan kepadamu harta benda. Allah guna kalimat wa yumdidukum, datang mencurah-curah, bukan sedikit. Allah akan curahkan, kurniakan banyak kepadamu amwal, harta benda. Tapi bertobat. Itu janji Allah.
kita hilang pekerjaan, wang semakin berkurangan, ya, siapa tak bersedih bila itu berlaku. Tapi istighfar, banyak taat kepada Allah dengan takwa. Istighfar juga ramuan dalam takwa, tak boleh dipisahkan. Banyak istighfar, kenangkan dosa, istighfar, minta ampun. Allah janjikan bagi orang beristighfar, aku akan curahkan pada mereka harta benda. Dan bagi orang yang tidak ada anak, aku akan berikan anak pinak. Dan aku akan berikan pada mereka dusun-dusun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu subur sekali. Itu janji Allah dengan syarat kita jangan lupa istighfar. Maka di musim pandemik ini kita nak bertakwa, kita nak banyak istighfar. Bukan diperbanyakkan hiburan, kesian rakyat dalam PKP. Mari kita beri wang, kementerian akan salurkan wang untuk perbanyakkan lagi hiburan-hiburan. Bukan begitu. Buat aktiviti untuk perbanyakkan istighfar. Dan akhir sekali, pihak penganjur juga minta saya menyentuh tentang kepimpinan. Bagaimana Al-Quran, Kompas Agung menyuluh tentang kepimpinan. Maka itu juga nak saya sentuh. Al-Quran tidak kesunyian tentang peringatan-peringatan berkaitan dengan pemimpin dan kepimpinan. Alhamdulillah. Dalam surah nombor 2, dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Qasas, ayat nombor 26, Allah menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam dan anak perempuan Nabi Syuaib. Anak perempuan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam telah mencadangkan kepada ayah beliau, iaitu Nabi Syuaib. Apa cadangannya yang Quran rakamkan? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai abah, sebaik-baik orang yang kamu pilih untuk bekerja ialah orang yang ada dua ciri. Ciri pertama qawi, ciri yang kedua amin. Qawi, kata Syekh Syed Hawa dalam Al-Asaf fi Tafsir, bermaksud Al-Kifayah, dia profesional. Dia ada kemampuan untuk buat kerja. Artinya dalam bahasa kita, dia profesional. Tahu selok-belok nak buat sesuatu kerja dalam bidangnya. Tapi tahu dan profesional sahaja tidak cukup. Dia kena ada lagi satu syarat, iaitu amin. Amat jujur lagi beramanah. Tinggi integriti. Ada orang tahu buat kerja. Tahu juga kebas duit. Profesional buat kerja. Profesional juga ambil rasuah. Tak ada amanah. Ramai juga hari ini manusia yang macam itu. Pandai buat projek. Pandai juga kebas duit rakyat. Dua ni kena ada serentak. Nak pilih pemimpin di atas, menteri-menteri, nak pilih YB. Ini kaedahnya. Orang itu bukan sekadar pandai cakap, bukan sekadar rajin semayang. Dia tahu buat kerja. Bukan sekadar ceramah agama. Dia tahu buat kerja. Profesional di penjurunya. Dan dia beramanah. Dia jujur. Itu surah Al-Qasas ayat 26. Dan juga saya nak mengangkat surah nombor 12, surah Yusuf. Ayat 55, ketika Nabi Yusuf menawarkan diri kepada Raja Mesir ketika itu untuk menjaga khazanah bumi Mesir ketika itu. Qala ja'alni ala khazainil ard. Wahai tuanku, jadikanlah aku, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, jadikanlah aku sebagai penjaga khazanah bumi Mesir. Inni hafizun alim, sebab ada padaku dua benda. Pertama, aku hafiz, aku jujur menjaga tugas. Dan yang kedua, alim, aku tahu cara melaksanakan tugas. Lagi sekali, Syekh Syed Hawa mengatakan penekanan kepada al-kifayah dan al-amanah. Al-kifayah, al-amanah. Al-kifayah, al-amanah. Ini dua benda besar yang Quran sebut. Al-kifayah, dia profesional. Dia mampu buat kerja dengan baik, dengan betul.
Dan yang keduanya, dia jujur. Al-amanah, dia jujur. Dan bila kita gabung, datangnya nombor tiganya, dia berilmu. Knowledgeable. Lantas bila kita nak pilih pemimpin-pemimpin, inilah antara bendanya kita kena lihat ada ataupun tidak kepadanya. Kena selidik. Kena selidik. Kena selidik peribadi. Bukan sembrono. Tengok ada janggut sikit, okey dah. Belum tentu. Semoga dengan itu kita harapkan pemimpin di Malaysia, pemimpin yang tinggi amanahnya, takut kepada Allah, tahu buat kerja profesional, dan berilmu tinggi. InsyaAllah. Itulah kompas yang berdasarkan Al-Quran. Suluh berdasarkan Al-Quran. GPS yang berdasarkan Al-Quran yang akan membawa kita dunia menuju ke akhirat. Semoga dengan disuluh oleh wahyu Allah, oleh Al-Quran, semoga dengannya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Jadi Ustaz Afiq, saya rasa begitulah pengisiannya, insya-Allah. Ya, jadi Ustaz Afiq, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Ustaz Afiq, insya-Allah.